Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pelajar. Okey, untuk pembelajaran matematik hari ini, kita akan masuk bab baru hari ini. Okey, kamu akan belajar bab 9 iaitu laju dan pecutan. Kamu boleh rujuk dalam buku teks matematik kamu, muka surat 168, di mana untuk bab ini, kamu akan belajar dua subtopik. Yang pertama, 9.1 berkaitan laju dan 9.2 berkaitan pecutan. Okey. Okey, sedikit pendahuluan berkaitan bab ini. Kalau kamu ingat, okey, Azizul Hasni Awang ialah seorang pelumba basikal trek profesional negara, di mana beliau telah melakukan pecutan pada pusingan akhir dan telah menjuarai kejohanan berbasikal trek dunia di Hong Kong bagi acara Kirin Lelaki pada 13 April 2017. Okey. Jadi beliau melakukan pecutan ketika menaiki basikal. So ingat, pecutan adalah berkaitan dengan pergerakan, aktiviti pergerakan. Okey, jadi kita terus kepada subtopik yang pertama kita hari ini, iaitu 9.1. Cikgu nak ajar kamu berkaitan dengan laju. Okey, tengok subtopik 9.1.1, laju sebagai suatu kadar. Okey, cikgu nak kamu tengok gambar ni. Ada dua gambar di sini. Ini adalah gambar biasanya di belakang kenderaan. Ini mungkin di belakang sebuah kereta. Okey, ada kalau kamu tengok kat sini 80/90. Itu apa maksudnya? Ini gambar di belakang sebuah lori ya. Okey, 80. Satu lagi nilai dia 90. Unit dia yang tak nampak ni dalam unit mungkin kilometer per jam. Itu apa maksudnya? Kalau kamu tengok, kalau kamu perasan, itu adalah had laju maksimum yang boleh dipandu oleh pemandu kenderaan tersebut semasa berada di jalan raya. Okey, kalau pemandu tersebut memandu melebihi had laju di mana yang ada di belakang kenderaan mereka, mereka boleh dikenakan tindakan undang-undang. Contohnya dikenakan saman. Okey. Okey, kita tengok pula kepada ini ya. Yang seterusnya. Okey. Ini adalah satu formula yang mana kamu kena ingat, kena tahu berkaitan dengan laju. Laju sama dengan jarak yang dilalui bahagikan dengan masa yang diambil. Formula ni cikgu nak kamu ingat. Laju sama dengan jarak bahagi masa. Jarak apa? Jarak yang dilalui. Bahagikan dengan masa yang diambil. Contohnya, ni tips kat sini. Jika saya berjalan 10 km dalam tempoh 1 jam, maka laju saya ialah 10 km. Jarak dia 10 km bahagi dengan 1 jam. Sebab itu kat sini 10 km per jam. Jika sesuatu zarah bergerak 1 meter dalam tempoh 1 saat, maka laju zarah tersebut ialah 1 meter per saat. M ni, M kecil maksudnya unit untuk meter, dan S adalah merujuk kepada saat. Okey, unit kepada saat. Okey, kita tengok pula contoh satu di sini. Aida berjalan ke kedai yang jaraknya 100 meter selama 5 minit. Hitung lajunya. Okey, jadi ingat, untuk kira lajunya, kamu kena tahu jarak yang dilalui oleh Aida dan masa yang diambil oleh Aida berjalan ke kedai runcit. Seperti mana diberi dalam rajah ini, 100 meter ni adalah jarak perjalanan Aida dan 5 minit adalah masa yang diambil. Jadi kita tulis formula untuk laju. Laju sama dengan jarak bahagi masa sama dengan jarak, kamu tulis jarak yang dilalui 100 meter bahagikan masa yang diambil 5 minit. Dapatlah jawapan dia, iaitu 20 meter per minit. Maka Aida berjalan sejauh 20 meter setiap minit. Okey, kita tengok pula contoh kedua. Khairul Hafiz dan Badrul Hisham ialah pelari pecuk muda negara. Semasa latihan acara 100 meter, Khairul Hafiz menamatkan larian dalam masa
10.18 saat. Manakala Badrul Hisham menamatkan latihan dalam masa 10.25 saat. Hitung laju larian Khairul Hafiz dan Badrul Hisham. Jadi macam mana nak selesaikan soalan ini? Seperti biasa, kamu kena ingat formula nak cari laju. Laju sama dengan jarak bahagi masa. Jadi laju larian Khairul Hafiz sama dengan jarak larian Khairul Hafiz dan juga masa yang diambil oleh Khairul Hafiz. Sama dengan jarak dia sebab acara 100 meter, jarak sama dengan 100 meter. Bahagikan dengan masa yang diambil. Tengok masa larian bagi Khairul Hafiz ialah 10.18. Jadi kita tulis 10.18 saat. Okey, dapatlah jawapan 100 bahagi 10.18 sama dengan 9.82 meter per saat. Kemudian laju larian Badrul Hisham sama juga guna kaedah yang sama. Formula sama dengan jarak bahagi masa. Sama dengan jarak dia adalah 100 meter sebab acara larian 100 meter. Bahagikan dengan masa yang diambil oleh Badrul Hisham iaitu 10.25 saat. Dapatlah jawapan iaitu 9.76 meter per saat. Okey. Kita terus pula kepada contoh ataupun subtopik yang seterusnya iaitu 9.1.2. Ini berkaitan dengan laju seragam dan laju tak seragam. Okey, cikgu nak kamu perhatikan rajah pergerakan guli di bawah. Sebiji guli A dan sebiji guli B digolekkan di atas meja. Pergerakan guli tersebut digambarkan seperti yang berikut. Ini kita ada pergerakan, gambar pergerakan guli A ya. Daripada kosong. Kosong tu jarak dia kosong. 0 cm maksudnya dia belum bergerak lagi. Kemudian selepas 1 saat dia bergerak pada jarak 2 cm. Dan selepas 1 saat lagi dia bergerak pada jarak 2 cm. Dan selepas 1 saat lagi dia bergerak pada jarak 6 cm. Dan selepas 1 saat lagi dia bergerak pada jarak 8 cm. Kalau kamu perhatikan di sini, okey, penambahan jarak dia adalah pada kadar yang sama iaitu dia bertambah sebanyak 2 cm. Selepas sela masa 1 saat. Selepas bertambah masa 1 saat, jarak pergerakan guli pun dia bertambah pada kadar yang sama iaitu bertambah 2 cm. Okey, ini adalah pergerakan guli A. Okey, jadi kita tengok pula pergerakan guli B di mana guli B pun sama bermula pada kedudukan 0 cm iaitu tidak bergerak. Kemudian pada saat pertama pergerakan dia jarak dia akan jadi 2 cm. Kemudian pada saat yang kedua ataupun bertambah lagi 1 saat pergerakan dia akan jadi 3 cm. Okey. Kemudian pada saat yang ketiga atau bertambah lagi 1 saat pergerakannya menjadi 5 cm. Dan pada saat yang keempat atau bertambah lagi 1 saat pergerakannya menjadi 8 cm. Okey, kalau kamu tengok di sini pertambahan jarak pergerakan guli B ni adalah tidak sama semasa sela masa 1 saat. Maksudnya selepas 1 saat ke 1 saat yang berikutnya pergerakan guli B ni jarak dia tak sama kalau kamu bandingkan dengan guli A. Okey. Ini kita boleh katakan laju yang berlaku pada guli A adalah laju seragam, manakala laju yang berlaku pada guli B adalah laju tak seragam. Okey. Ini bandingkan jarak yang dilalui oleh guli A dan guli B dalam masa 4 saat. Guli yang manakah mempunyai laju seragam dan guli yang manakah mempunyai laju yang tak seragam. Okey. Ini jawapan dia kat sinilah. Seperti mana yang cikgu terangkan tadi. Okey, tapi sebelum tu tengok kalau kita lukis graf bagi pergerakan melawan masa bagi guli A, kita akan dapat graf seperti ini ya. Graf jarak melawan masa iaitu pada paksi X pun boleh ubahnya masa, pada paksi Y pun boleh ubahnya jarak. Okey, kalau kita letakkan nilai dia iaitu pada saat pertama jarak dia 2 cm, saat kedua jarak dia 4 cm, saat ketiga jaraknya 6 cm, saat keempat jarak dia 8 cm dan kalau kamu sambungkan ke semua titik yang kamu plotkan, kamu akan dapat satu graf berbentuk garis lurus seperti ini. Graf ini sebenarnya mewakili graf bagi
pergerakan laju seragam. Okey, kemudian bagi guli B, kalau kita lukis graf jarak melawan masa, okey, kalau kamu pelukkan nilai kat sini ya, di mana pada saat pertama pertambahan jarak dia adalah 2 cm, pada saat yang kedua, okey, di mana bertambah lagi 2 saat, pergerakan dia akan jadi 3 cm, di sini ya 3 cm, dan pada saat ketiga pergerakannya jadi 5 cm, 5 cm di sini, dan pada saat keempat pergerakannya jadi 8 cm. Dan apabila kamu pelukkan ke semua titik dan kamu sambungkan ke semua titik ini, kamu akan dapat bentuk graf dia adalah seperti ini. Seperti ini ya, bukan berbentuk garis lurus. Okey, jadi graf ini kita boleh katakan graf untuk laju tak seragam. Ingat, untuk graf laju tak seragam, dia tidak berbentuk garis lurus. Okey? Okey, jadi tengoklah penerangan di sini untuk guli A tadi. Okey, guli A bergerak dengan perubahan jarak yang sama. Maka guli A bergerak dengan laju seragam. Oleh itu, laju seragam ialah laju yang mempunyai perubahan jarak yang sama dalam selang masa yang sama. Okey, manakala bagi guli B pula, guli B bergerak dengan perubahan jarak yang berbeza. Maka guli B bergerak dengan laju tak seragam. Oleh itu, laju tak seragam ialah laju yang mempunyai perubahan jarak yang tidak sama dalam selang masa yang sama. Seperti rajah ni lah yang cikgu terangkan tadi. Okey, alright. Seterusnya kita tengok pula contoh 3. Okey, Farid memandu sebuah trailer sejauh 170 km dalam masa 2 jam yang pertama dan 190 km dalam 4 jam berikutnya. Adakah Farid memandu trailernya dengan laju yang seragam? Okey, jelaskan jawapan anda. Jadi kita kena kira lah. Kena kira berapakah laju, okey, laju yang laju yang dilakukan. Apakah kelajuan trailer yang dipandu oleh Farid dalam masa 2 jam pertama dan dalam masa 4 jam berikutnya ataupun selepas 2 jam. Selepas 2 jam yang pertama. Okey, jadi penyelesaiannya kita boleh buat kelajuan pada 2 jam yang pertama sama dengan, guna formula laju sama dengan jarak bahagi masa. Tengok jarak dia dalam 2 jam yang pertama 170 km, bahagikan dengan 2 jam. Kamu akan dapat jawapan dia adalah 85 km per jam. Seterusnya pula, kita kira pula kelajuan pada 4 jam berikutnya ataupun kelajuan pada 2 jam berikutnya, iaitu 4 jam berikutnya lah, sama dengan 190 km. Ini ya, nilai ada kat sini. Dia dah bagi dah 190 km dalam 4 jam berikutnya. Bahagikan dengan 190 km bahagikan dengan 4 jam. Sama dengan 47.5 km per jam. Kalau kamu bandingkan laju dia sama tak sama? Lajunya adalah tak sama. Ini 85 km per jam. Yang ini 47.5 km per jam. Maka kelajuan trailer tersebut adalah tak seragam. Ni sedikit tips ataupun pengetahuan untuk kamu. Kilometer per jam boleh juga ditulis sebagai kilometer bahagi dengan jam ataupun kilometer jam kuasa negatif 1. Ini kamu kena ingat. Tengok contoh yang keempat pula. Ni kita ada gambar seorang pemain golf yang bernama Encik Mahesh, di mana Encik Mahesh memukul bola golf dari tiang P ke tiang S melalui tiang Q dan tiang R. Apakah kelajuan bola golf itu? Adakah kelajuan bola golf itu mempunyai laju yang seragam? Jelaskan jawapan anda. Jadi macam mana nak buat soalan ini? Kita kena kira dulu kelajuan bola daripada P ke Q, daripada P ke Q, sama dengan jarak dia adalah 40 meter bahagikan dengan 2 saat sama dengan 20 meter per saat. Kemudian kira pula
kelajuan bola dari Q ke R. Okey, iaitu jarak dia Q ke R adalah 70 meter bahagikan dengan 3.5 saat sama dengan 20 meter per saat. Kemudian kamu kira pula kelajuan bola daripada R ke S. R ke S, jarak dia sama dengan 60 meter bahagikan dengan 3 saat. Okey, dapatlah jawapan sama dengan 20 meter per saat. Maka kelajuan bola golf itu adalah seragam sebab kesemuanya adalah sama, 20 meter per saat. Okey, alright kelas. Untuk pelajaran kita hari ini, cikgu berhenti sehingga contoh 4 saja. Okey, cikgu nak kamu tolong fahami video ni. Kalau ada sebarang masalah yang kamu tak faham, boleh tanya cikgu, boleh mesej cikgu dalam Telegram. Okey, dan sebagai latihan untuk kamu hari ini, okey, cikgu nak kamu buat okey, cikgu cari latihan jap. Okey, cikgu nak kamu buat latihan Jom Cuba 9.1 Jom Cuba 9.1 muka surat 178 dalam buku teks kamu. Cikgu nak kamu jawab soalan 1, soalan 2. Soalan 1, soalan 2. Buat soalan 1 dan soalan 2 dalam buku latihan matematik 2 kamu. Okey, kalau ada sebarang masalah boleh tanya cikgu. Kalau ada yang kamu tak faham. Okey, sekian saja daripada cikgu untuk kelas kita hari ini. Okey, terima kasih.